bendera. Okey, kita akan record. Dan video-video ini cikgu akan masukkan dalam Google Classroom di mana kamu boleh gunakan semua bahan di dalam Google Classroom sebagai persediaan kamu untuk peperiksaan. Don't worry. Teacher. Ya. Okay. Cikgu dah bagi kelas kod dah. Belum. Sikit lagi. Nak siap dah ni. Sikit lagi. Cikgu baru siapkan Form 1, Form 2, Form 3, Form 5. So Form 4 je belum lagi. Sikit lagi. Okay. Nanti cikgu bagi. Belum lagi. Belum lagi. Sabar. Okay. Excited ya? Alright, good. So kita nak lihat tentang bendera. Mbak Adi dah dapat close. Ya, betul. Okay, betul tu Sushmita. So kita nak lihat di sini berkaitan dengan bendera. Bendera kita dipanggil jalur gemilang dan dulu dipanggil bendera Persekutuan Tanah Melayu. Di mana ianya dijadikan bendera kebangsaan dan dia telah direka bentuk oleh Muhammad Hamzah, iaitu kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Dan dikibarkan dengan rasmi pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Kamu perasan tak? Okey, kalau kita zoom in bendera ini, kalau kamu perhatikan sangat berbeza. Okey. Okey. So kalau ada yang Sushmita tanya, cikgu, kenapa namanya jalur gemilang? Okey, jalur tu kalau kita lihat bendera kita banyak jalur dan jalur ini sebenarnya melambangkan betapa gemilangnya Malaysia. Namun begitu jalur gemilang ini sebenarnya nama yang baru lagi ya. Kalau tak silap cikgu tahun-tahun 90-an ataupun tahun 2000 baru disebut sebagai jalur gemilang. Sebelum itu disebut sebagai bendera Malaysia. Sebelum itu. Dan kalau kamu perhatikan semasa kemerdekaan tahun 1957, kamu lihat benderanya agak pelik sikit, iaitu kalau kamu lihat dia punya bintang cuma ada 11. Bintang dia ada 11 ke 9? 11 kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes. Dia punya bintang tu, bucu bintang tu ada 11 dan jalurnya pun ada 11. Jalurnya pun ada 11. Kenapa ada 11? Kenapa ada 11? Anyone here? Because that time masih belum ada wilayah persekutuan Sabah dan Sarawak. Yes, betul, tepat sekali Venus. Tahun 1957 belum ada wilayah persekutuan, belum masuk lagi Sabah dan Sarawak. Yang ada hanyalah 11 buah negeri yang ada di semenanjung Malaysia. Sebab itu dia punya bucu dia tu 11 dan jalurnya pun ada 11. Dan kalau ada yang bertanya, cikgu, orang cakap bendera ni macam bendera kita ni sama seperti bendera Amerika Syarikat. Betul tak? Bendera US. Tapi sebenarnya siapa tiru siapa? Siapa tiru siapa? Sebenarnya yang tiru, tidak ada tiru pun sebenarnya. Bukan kita tiru US, bukan. Sebenarnya kedua-dua bendera ini datang daripada sumber yang sama. Iaitu kalau kita lihat sebenarnya ini sejarah luar kotak. Ini tak ada dalam buku teks. Tak ada dalam buku teks. Sebenarnya yang lambang ini sebenarnya diambil daripada lambang negeri Johor. Ini Johor, iaitu Kesultanan Johor Riau. Dan yang ini pula, yang jalur-jalur ini sebenarnya diambil daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi, kerajaan Johor dan kerajaan Turki Uthmaniyah itu kerajaan Turki Uthmaniyah satu ketika dahulu telah menguasai sampai ke British, sampai ke Britain, sampai ke Spain, sampai ke Portugal. Jadi, pengaruh jalur-jalur kepada Turki Uthmaniyah ini telah dibawa oleh Britain dan telah dibawa ke Amerika. Sebab itu Amerika pun meniru jalur-jalur ini. Sebenarnya secara tak langsung ianya datang daripada Turki Uthmaniyah. Dan Johor juga ada buat hubungan dengan Turki Uthmaniyah satu ketika dahulu. Johor Riau dengan Turki Uthmaniyah. So sebab itu digabungkan kedua-duanya menjadi begini. Even though begitu, bendera US itu sebenarnya dia cipta dahulu. So nak kata Amerika tiru Malaysia ke Malaysia tiru Amerika, tak ada. Tapi diorang meniru daripada sumber yang sama.
sumber yang sama, iaitu bendera daripada kerajaan Turki Osmaniyah yang lama. Nampak tak? Ya, tak ada. It's not US copy our flag or our flag copy US, no. This is, orang kata apa, copy daripada the same source. The same source, itu sebenarnya. But that is what we call tak secara langsung. Kebetulan, yes, ini secara kebetulan. Tak sengaja pun sebenarnya. Okay. So, yes. Okay, sila Syamita. So, jangan kaitkan bendera Malaysia dengan US sebab tidak ada sesiapa yang meniru sesiapa. No. Alright. So, ini dipanggil jalur gemilang. Dan ingat nama Muhammad Hamzah ni iaitu dialah yang telah mereka bentuk bendera jalur gemilang ini. Okey. Kemudian seterusnya ialah jata negara. Ini lambang-lambang. Okey, sebelum merdeka, telah ditubuhkan, telah dibentuk jata negara. Jata negara ni sebenarnya adalah dikatakan sebagai simbol kepada kerajaan. Setiap kerajaan ada dia punya jata. So Malaysia ada jata negara. Dan jata negara ini kalau kita lihat, dia berbentuk shield macam ni. Dan pada peringkat awalnya kalau kita lihat di sini, tidak ada pun Sabah dan Sarawak, serta tidak ada wilayah persekutuan. Tetapi masih ada yang kekal, iaitu harimau 2 ekor ni. Harimau 2 ekor ni, dan juga kalau kita lihat adanya lambang keris-keris ini, dan juga ada lambang Pulau Pinang, dan juga lambang Melaka kat sini. So juga ada lambang bulan dan bintang. So yang gambar harimau tu memang adalah diambil daripada kerajaan Johor, di mana Johor, sebenarnya Kesultanan Johor dulu ada membela 2 ekor harimau. Ada membela 2 ekor harimau di istana Memang ada suatu ketika dahulu. Jadi ini melambangkan sebagai kekuatan. Kena makan tak? Tak. Okey. Yes, sebab itu dia panggil dia ambil harimau. Dan Cikgu. Ya. Last time the unity strength kan ada tulis like English, sekarang ada tak? Rasanya tak ada kot. Tak ada. Sekarang ni bersekutu bertambah mutu lah. Dalam tak tukar pun. Dia tukar daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia, itu je. Dia tukar daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Dan kalau kamu lihat tulisan Jawi itu pun masih lagi bermaksud bersekutu bertambah mutu. Memang Aisyah, harimau tu melambangkan keberanian. Dan ya betul. Kat Malaysia dulu memang banyak harimau. Malaysia memang banyak harimau, dipanggil harimau Malaya. Harimau Malaya memang banyak. Dan kalau kamu ingat, kan kamu tahu kan sejarah Singapura. Singapura, orang kata apa? Ada singa, ada singa di Singapura tu kan. Baik, sebenarnya di kawasan Asia Tenggara ni sebenarnya dia tak ada singa. Kawasan Asia Tenggara ni sebenarnya sejarah dia kalau ikutkan di tanah Melayu ke, di Sabah Sarawak ke, ataupun di Singapura ke, ataupun di Indonesia, singa memang tak wujud. Singa memang tak wujud. Sebab singa banyak kat Afrika. Okey, baik. Sebenarnya, sebenarnya perkataan singa itu merujuk kepada harimau. Suatu ketika dulu, singa tu sebenarnya merujuk kepada harimau. Jadi bila diorang nampak harimau, dia tak panggil harimau, dia panggil singa. Dan ini dibuktikan dengan banyaknya orang kata apa, monumen berbentuk singa. Yang panggil apa cikgu? Dia panggil singa. Oh okey. Sudah dengar tadi. Ya. Tak. Jadi kalau kita lihat kebanyakan negara-negara, kalau kamu ingat lagi kerajaan alam Melayu, banyak bentuk-bentuk patung-patung berbentuk singa. Tapi sebenarnya itu merujuk kepada binatang sebenarnya adalah harimau, tapi disebut singa. Disebut singa. Jadi sebab itu kita ada kerajaan Singapura. Kemudian kita ada kerajaan Singhasari, singa juga. Kemudian banyak contoh-contoh kerajaan alam Melayu ni sebenarnya singa.
Ya. So bila tengok harimau sebenarnya dia cakap apa? Oh, itu singa. Okay. So dia nampak, dia kata apa? Oh, itu singa. Padahal binatang itu ialah harimau. Dia bukan singa menawan keluarga bahagia. Itu bukan. Itu bukan. Itu. Okay. Itu bukan. So it's a dia sebut sebagai singa, which is dia refer kepada tiger actually. Tak. Singapura itu maksudnya dia nampak harimau. So dia panggil kota singa. Ya betul. Apa ni cikgu, Singapura lagi orang lagi pandai tapi tak tahu beza antara singa dengan tiger. Ya. So semua orang dulu, okay, kerajaan alam Melayu seluruh Asia Tenggara panggil harimau tu singa. Tapi korang jangan marah. Sebab orang dulu-dulu mana adalah pergi sekolah untuk belajar. Oh ini, okey, ini harimau. Ini singa. Tak ada. Tapi diorang memang dah panggil binatang ini sebagai singa. Tapi cikgu, Ah. sekarang bentuk yang singa tu kat Singapura dia bentuk macam singa, right? Ya betul. Dia memang betul buat macam singa lah. Okey, saya pun bela singa cikgu. Tak payah bela-bela lah. Okey, sebenarnya kat rumah korang pun ada singa. Tak percaya korang tengok mak korang. Cuba buat mak korang marah. Macam singa kan? Okey, baik. Yang Merlian tu apa? Merlian tu yang mana? Bendera Indonesia ada masuk ke cikgu? Ada? Okey. Yang statue tu, okey, statue yang dekat mana? Yang dekat Singapura tu yang ada Merlian tu. Okey, yang ada kepala singa tu kan? Okey, kan dia kata kepala singa dan juga bawah tu ada dia punya bentuk ikan duyung tu kan? Yang itu sebenarnya hanya melambangkan Singapura, iaitu okey, kota singa yang menjadi pusat pelabuhan. Pusat pelabuhan itu je. Dia maritim. Jadi sebab itu dia bentukkan sebegitu. Itu di Singapura. Bukan Singapura-pura. Okey, baik. So, itulah dia jatah negara. Baik. Jatah negara sebenarnya telah dipersetujui dan diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952 dan kalau kita lihat dia ada gambar perisai, maknanya shield tu, shield, dan bulan sabit dan bintang pecah 11 maknanya menunjukkan 11 buah negeri. Bukan cikgu cakap tadi kan. Okey, ada bulan sabit dan juga bintang pecah 11. Kemudian ada anak bulan dan bintang melambangkan agama Islam. 5 bilah keris tu iaitu 5 buah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Iaitu negeri Melayu tidak bersekutu iaitu yang pertama ialah apa Nakib? Yang kedua ialah apa Zaim? Sila tulis. Negeri Melayu tidak bersekutu. Yang pertama apa Nakib? Yang kedua apa dia Zaim? Negeri apa? Yang ketiga negeri apa Venus? Indonesia, kau jangan sampai aku removekan kau ni Nakib. Kau bagi betul-betul? Okey. Baik, Johor ikhwan, bagus. Johor. Kemudian Wan Irfan, Kelantan, bagus. Idna Sofia, Terengganu. Okey, lagi. Korea, Aisyah, jangan sampai cikgu jual rumah cikgu pada mak kau. Sekarang bising mak kau ni. Baik. Selam Pahang. Okey. Dan juga Pahang. Dan juga Kedah. Sebenarnya begini. Okey, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Mana ada Pahang? Okey, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Itu 5 negeri Melayu tidak bersekutu. Yang cuti hari Jumaat. Pahang mana ada? Pahang negeri Melayu bersekutu. Okey. Baik, di kiri perisai itu ada negeri Pulau Pinang, iaitu yang kalau kita nampak kat sini ada gambar pulau ni. Ni pulau ni, tu Pulau Pinang. Okey. Kemudian kanan perisai Melaka. Kemudian tengah perisai tu ada warna hitam dan putih. Hitam dan putih ialah Pahang. Merah kuning Selangor. Merah hitam Negeri Sembilan. Putih kuning hitam itu Perak. Negeri Perak. 2 ekor harimau di kiri dan kanan merujuk kepada penyokong. Maknanya kekuatan untuk memegang perisai itu. Okey.
Dan perisai dialas dengan cogan kata Jawi iaitu bersekutu, bertambah mutu, dan dia samalah dengan dalam bahasa Inggeris iaitu unity is strength. Okey, itu. Cikgu rasakan negara kita akan tukar bendera? Tak. Kan? Tak akan tukar bendera lah. Okey. Dan warna kuning pada awan-awan itu merujuk kepada warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Itu warna kuning. Tak boleh tak ditukar. Bendera Malaysia tak boleh tukar. Sebab ianya adalah lambang negara kita. Dia lambang jadi tak boleh tukar. Melainkan atas persetujuan agung. Kenapa tak ada kau switch kau pun dah masuk air dah. Okey, bendera kita dah unik dari pun. Betul. Okey, bendera kita pun dah unik sebenarnya. Okey. So cikgu, ya. Macam tu. Yang bendera yang tadi teacher tunjuk tu maksudnya rasa nak tukar kepada yang brand new one kena minta approve daripada Agong. Yes, betul. Betul Agong. Yes. Kemudian betul, kalau tukar bendera, nanti banyak kos. Iaitu nak tukar semua bendera-bendera termasuk juga dengan tukar semua bendera Malaysia yang ada di UK di mana-mana kan. So satu hal lah pula kan. Jadi sebab itu tak perlu tukar lagi pun. Tak ada keperluan pun sebenarnya. Tak ada keperluan. Baik. Okey, bunga. Okey, Kementerian Pertanian meninjau pendapat rakyat untuk menentukan bunga yang sesuai. So bunga kebangsaan. Okey, kalau kita lihat di sini iaitu bunga ros. Ini bukan bunga ros pandai. Okey. Dia jadi merah gelap je. Okey. Okey, hasil kajian berbeza, so mereka mengumumkan bunga raya sebagai bunga kebangsaan oleh Tunku Abdul Rahman. Hibiscus. Bukan rafflesia pandai. Ni bunga raya. So, kenapa? Kerana orang tua-tua Melayu sendiri namakan bunga raya ialah bunga yang digemari ramai. Walaupun harum, bunga lain walaupun harum tidak diterima kerana nama bunga berlainan nama di tempat berbeza dan tidak didapati di serata tanah Melayu. Contohnya cempaka. Cempaka, bunga cempaka. Di utara dipanggil bunga cempar. Kalau dipanggil bunga cempaka berarti bunga cempaka kubur. Lain pula. Bunga tanjung. Kalau di utara panggil bunga mengkola. Bunga mawar. Setengah orang sebenarnya, ros ni sebenarnya bunga mawar. Mawar itu ros. Ros itu mawar. Tetapi setengah orang panggil ros, setengah orang panggil mawar. Jadi sebab itu susah. Jadi sebab itu kenapa namanya bunga raya bukan bunga hari raya. Apa maksud raya? Kan kamu tahu apa maksud raya? Besar. Raya tu besar. Maknanya bunga raya bunga yang besar. Cikgu. Ya. Tapi kat pokok saya bunga ni kecil je. Bunga je kecil. Engkau tak besar kan? Cuba kau bagi makan KFC ke, bagi makan McDonald. Cuba tengok nanti besar ke. Cucuklah botox. Cucuk botox. Okey. Baik. Bunga raya. Okey, dipanggil nama yang sama di serata negeri Melayu dan Sumatera. Boleh didapati. Okey, mempunyai rupa kuntum yang munasabah dan juga dipilih setelah dikaji pendapat rakyat. Nampak tak? Okey, ini nampak tak? Okey, Sushmita, ini bunga raya kecil kan? Jom kita jadikan dia besar. Besar. Sekarang. Bukan macam tu. Oh, bukan macam tu. Okey, baik. Besar betul tu cikgu. Besar betul. Okey. Besar kecil, besar kecil, besar kecil kan. Boleh je. Baik. Jadi itulah peranan bunga raya. Orang pun cakap, aduh aku dapat cikgu sejarah masuk air, pening aku dah. Nak tengok zarah dia cikgu. Okey. Ambil mikroskop. Okey. Kemudian kita lihat di sini. Okey, setelah bunga raya dipilih, lagu pun dah ada, bendera pun dah ada. Kemudian kita tubuhkan jawatan kuasa sambutan, di mana peranan jawatan kuasa ini iaitu untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan juga negeri-negeri. So, nak sambut mereka ni. So, bangunan-bangunan akan dihias. Okey. So, bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan Padang Kelab Selangor. Dulu Padang Kelab Selangor, sekarang dipanggil Dataran Merdeka. Dihiasi dengan lampu-lampu
Sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu ditempah khas dari kilang kain di Jepun. Dan dibawa dengan kapal laut. Semua mesti, masa tu kita boleh bayangkan betapa excitednya. Semua macam, okey, nak berikan ni, syoknya. Semua bersiap mencari baju baru lah, mencari seluar baru, mencari kasut baru, semata-mata untuk merayakan kemerdekaan. Menarik tu, macam gaya, yes. Macam gaya. Dari Jepun kot. Pakaian seragam. Menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan pakaian khas ilham daripada Tunku Abdul Rahman. So sejenis pakaian dari Kedah iaitu baju muskat diubah sesuai dengan seluar satin hitam dan bersongket, bersampin dan tengkolok yang direka untuk menteri. Tengkolok direka untuk menteri. Agak-agaknya tengkolok ni sama tak? Nanti kita tengoklah. Kan? Okey, sorry cikgu, nak tanya macam mana diorang boleh dapat duit, banyak duit untuk buat semua ini. Okey, sebenarnya kalau kita lihat pada waktu itu, okey, mereka memang dah ada, kalau kita lihat sebagai kerajaan memang dah ada sedikit simpanan. Dan okey, kita tahu bahawa pegawai-pegawai British, okey, iaitu pegawai-pegawai British iaitu pentadbiran British telah pun memberikan sedikit peruntukan. Okey, dan mereka telah sedikit demi sedikit melepaskan keuangan Tanah Melayu kepada pegawai-pegawai daripada Tanah Melayu sendiri. Okey, dan di situ mereka telah mendapat sedikit sebanyak duit lah. Sedikit sebanyak duit, dan juga mereka pun dah mula untuk melakukan perbelanjaan untuk persediaan ke arah kemerdekaan. Yes, duit tu dah ada lah sikit. Tak banyak pun. Jadi kemudian protokol. Kalau siapa yang tak tahu protokol tu maksudnya adalah bukan ikan tongkol. Protokol tu sebenarnya adalah atur cara majlis dan juga bagaimana adat istiadatnya. Itu protokol. Adat istiadat majlis ya. So kerajaan menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Iaitu mereka ini perlu bertindak sebagai apa tahu? Pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara. 300 orang pegawai kerajaan dilatih untuk apa? Ajar bagaimana nak menerima, nak menyambut kedatangan pegawai-pegawai British yang akan datang ke stadium mereka untuk sama-sama melihat peristiwaan kemerdekaan itu, bagaimana nak sambut mereka, itu semua kena belajar. Itu dipanggil protokol. Sampai tahap macam tu sekali ya. Dan gaji. Semua pegawai dan kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. Dan pintu gerbang, kita tengok pintu gerbang dibina dan dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Lampu-lampu berwarna-warni. Malangnya kita dapat tengok gambar semuanya black and white. Nasiblah kita. Kan? Kalau kita ada kat situ, mungkin kita akan nampak segalanya berwarna-warni. Tapi bila ambil gambar, semuanya black and white. Nak buat macam mana kan? Saya nampak warna-warni, cikgu ada warna hijau, kuning tu. Okey, mata kau memang macam tu. Mata kau memang macam tu. Mata-mata orang duduk langit macam ni cikgu. Tak, mata-mata orang kata apa, mata-mata buaya memang macam tu. Okey, seterusnya. Kita lihat sambutan rakyat. Sambutan rakyat. Okey, sambutan dinantikan rakyat sehingga semua tiket bas dan tiket kereta api Tanah Melayu di pantai timur habis ditempah. Maknanya tiket-tiket kereta api daripada Kelantan, Terengganu semua dah habis tempah sebab orang semua nak datang ke KL nak menyambut kemerdekaan. Protokol tak ada, protokol pandai. Jadi semua, ya betul Balkis. Semua pihak peringkat pusat maupun negeri memberi kerjasama dan bersatu hati untuk menjayakan Hari Merdeka. Korang nampak tak 64 tahun dulu betapa bersemangatnya diorang nak sambut kemerdekaan. Kita sekarang ni kan, korang tengok tahun lepas, 2 tahun lepas, bila Hari Merdeka semua relax depan TV kan, siap main phone lagi. Merdeka, okey kan. Nampak tak? Ya.
masa tu kita ada ke kamera yang ada like boleh ambil gambar yang warna-warni? Oh, Tak ada. Zaman tu tak ada lagi. Belum ada processing dia lagi. Back to the kalau ada processing pun mahal lah sebenarnya. Dan Wan Irfan tanya kenapa tak order tiket online je? Kau pernah makan kasut saiz 7 tak Wan Irfan? Okay. Dia ni future. Tak Okay. fikir pasal old time. Tak apalah. Kan. Okay. Server down kot masa tu. Bagus Dave. Bagus. Bagus. Seorang lagi. Join. Siapa nak join? Bagus. Kan. Tahun 50-an nak cari online. Internet pun tak ada lagi. Pandai? Okay. Baik. So kita lihat di sini. Okay. Saya pun setuju cikgu. Okay. Baik. Okey, tadi kita telah lihat tentang jawatan kuasa, okey, sambutan, iaitu jawatan kuasa untuk menyambut okey hari kemerdekaan. Kemudian ada juga jawatan kuasa lain tau, iaitu jawatan kuasa Pusat Perayaan Merdeka yang dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman. Kemudian juga jawatan kuasa Kerja Pusat Merdeka, iaitu diketuai Datuk Abdul Razak Hussein, Tun Abdul Razak lah. Kemudian jawatan kuasa perayaan di Ibu Kota Persekutuan dipengerusikan oleh Tun H.S. Lee. Dan juga jawatan kuasa derma perayaan kemerdekaan, iaitu mengutip derma membantu perbelanjaan sambutan merdekaan. Nampak tak? Bermakna okey, pada waktu itu memang ada kutipan derma okey untuk perbelanjaan menyambut kemerdekaan. Memang ada. Sebab apa yang dana yang diberikan oleh British pun sebenarnya tak cukup. Jadi mereka harus okey melakukan sesuatu iaitu dengan mengutip derma. Okey, nampak tak? Jawatan kuasa, Mereka kutip derma like dapat berapa? Itu tidak dimaklumkan lah. Tetapi kita boleh lihat ianya banyak lah sebenarnya. Sebab satu Malaysia kot. Satu semenanjung tanah Melayu okey memberi derma. Jadi banyak lah tu. Dan kalau kita lihat setiap negeri telah pun okey membuat persiapan. Sebagai contoh, kalau kita lihat okey di Kedah, okey utusan Melayu membuatkan berita persiapan petani. Okey di Kedah sebab ramai petani. So sebab itu persiapan petani. Dengan cara apa? Menabur bunga emas dan perak dalam perayaan kemerdekaan. Bunga emas dan perak yang berbentuk kecil sebagai bunga lawan yang kecil-kecil itu kan. Iaitu bunga emas dan perak itu okey akan ditabur pada majlis perjumpaan beramai-ramai penanam padi dan ahli syarikat kerjasama Kedah Utara bagi menjayakan kemerdekaan. Jadi dengan harapan benih-benih padi akan tumbuh dengan subur sebagai bunga-bunga emas dan perak serta kehidupan petani akan menjadi lebih makmur. Hampir 30 tahil emas dan perak ditempah untuk ditaburkan. Emas betul ke? Ya, emas betul. Sebab 30 tahil. 30 tahil. Kalau tak silap cikgu, tahil tu satu tahil tu bersamaan dengan 300 gram macam itulah. Lebih kurang 300 gram. Satu tahil tu 300 gram. Just bayangkanlah berapa berat ni. Berapa kilo emas ni. Okay, ditempah untuk ditaburkan. Nampak tak? Tahil tu sebenarnya adalah kita kata sebagai tahil tu ialah timbangan emas bagi Melayu lama. Orang Melayu dulu kalau dia timbang emas, dia gunakan tahil, mayam, kemudian urat, kemudian bongkah. Itu dipanggil alat timbangan ataupun alat ukur timbangan bagi emas. Tahil, bongkah, kemudian mayam dan juga urat. Jadi itu 30 tahil. Tahil itu paling besar lah sebenarnya. Tahil itu besar. So 30 tahil itu di Kedah tau. Kedah kalau di Perlis, ya Allah, di Perlis, di Kangar, rumah-rumah kedai dihias sempena sambutan Hari Kemerdekaan, diberikan hadiah, kemudian diadakan majlis memberi makanan kepada kanak-kanak serta dibuat olahraga. Buat sukan lagi. Hari itu buat sukan. Pertunjukan kesenian dan juga kebudayaan. 31 Ogos, syarikat-syarikat bas Kedah dan Perlis mengeluarkan hadiah kepada semua pekerjanya yang sedang bercuti. 600 pekerja bas menerima RM6 seorang pada hari itu. Hadiah
Birthday siapa? Mana ada birthday siapa? Ini adalah sempena hari kemerdekaan lah. Ya. RM6 boleh beli apa cikgu? Itu kau tengok RM6 sekarang. Kamu tahu tak RM6 dulu berapa? RM6 Tahu? dulu tu sebenarnya sama macam lebih kurang dalam 300 atau RM200. Sebab bayangkan zaman ini, zaman ini 10 sen, bukan 10 sen, 5 sen boleh beli secawan kopi. 5 sen secawan kopi. 5 sen lagi boleh beli roti canai. Bayangkan kalau dapat RM6 tu. So bermakna memang mahal dulu. Sekarang 5 sen kutip tepi jalan je. Itulah. Okey. So itu perbezaan. Lebih tinggi. Ya, betul. Betul Rafizuddin. Dulu tengok wayang pun 20 sen aja. Betul. Memang 20 sen. Syukur tak nak beli rumah. Tak. Dulu, untuk beli rumah dulu harga tak sampai pun 20,000. Tahun-tahun 50-an ni, kalau rumah-rumah dijual, dia nak beli, harga tak sampai 20,000. 17,000, 18,000. Sekarang 17,000, 18,000. Habis beli kereta je. Kan? Itu pun tak dapat, beli motor je. Sekarang rumah, sekarang rumah bukannya mampu milik, tapi mampu tengok. Bukan mampu milik, mampu tengok aja rumah. Betul. Aisyah jangan kau gelak sangat. Mak kau jual rumah. Sekarang mak kau bising nanti, Aisyah. Baik. Alright. So kita lihat di sini. Itu di Kedah dan juga di Perlis. Dia panggil Perlis Perlis. Pulau Pinang, upacara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu dan menurunkan Union Jack. Sebab Union Jack yang first berkibar kat mana? First Union Jack berkibar dekat Pulau Pinang. Kerja siapa? Kerja si Francis Light. Betul? Kerja si Francis Light yang naikkan bendera Union Jack. Sekaranglah benderanya diturunkan. Padan muka. Kemudian bacaan doa selamat dan syukur di masjid-masjid. Kenduri merdeka. Kenduri kepada golongan miskin. Wayang gambar percuma. Maknanya ada berita, bagi tengok movie percuma. Pembacaan sajak. Kemudian pancaragam bagi sambut merdeka. Kau asal kenduri je, asal pancaragam, siapa kahwin. Kau nak kahwin sangat Rafizuddin? Cikgu, sorry, out of topic. Cikgu orang mana? Alamak. Balkis. Sebenarnya cikgu orang Jawa Amerika. Orang Jawa yang berasal dari Amerika. Baik. Ya. Baik. Itulah jawapan cikgu ya. Balkis. Baik, ucapan tahniah. Jawa British. Baik. Tu sebab muka cikgu clean. Yalah kan, orang Amerika kau. Dulu sekolah rendah dekat California. Baik. Ucapan tahniah dan kesyukuran dibuat dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga Tamil. Nak tanyalah sebab sini dah ramai kan. Kalau bahasa Melayu tahniah. Kalau bahasa Inggeris congratulations. Kalau bahasa Cina? Jolin, boleh bantu Jolin? Bahasa Cina tahniah panggil apa? Gongsi macam. Jolin. Tahniah. Apa? Han bau. Wa ai ni. Melampau sangat Aisyah. Wa ai ni. Chin. Serius Jolin boleh tak Jolin? Waiting. Tolong waiting. Tahniah tu apa? Dalam bahasa Cece bukan sama-sama ke? Tahniah. Lau shiwo di fandauan bau. Nuzul kau main petik je Kongji. Kongji. Kongji.
Oh. Lepas tu kongsi pasal cikgu. Oh, kongji. Bahasa. Tapi cikgu untuk tanya orang Cina je. Okey. Baik. Baik. Bermakna kalau dalam bahasa Melayu tahniah. Kalau dalam bahasa Inggeris, okay, congratulations. Kalau dalam bahasa Cina, gongzi. Tapi kalau dalam bahasa Tamil, Dave, Vinesh, Sushmita, kimochi. Jangan tanya saya cikgu, saya tolong semua. Ya, Cikgu dia vertical. Saya cikgu. Oh, I see. Bahasa Jawa Amerika. Tanya dalam bahasa Cina, zuhe, vertical. Vertical. Kawaii. Oh, vertical. Is it? Vertical. Vertical. Tahniah. Vertical. Yes, cikgu. Yes. Anuja itu lain. Nan uda kadali kera lain. Itu lain. Itu lain. Okay. Sambat. Nan uda kadali kera lain. Itu lain. Kau jangan melampau. Cikgu tahu ya. Dalam bahasa, okay, dalam bahasa Jawa Amerika, dalam dalam bahasa Jawa Amerika, tahniah itu bermaksud dia sebut dalam bahasa Jawa Amerika iaitu congrats. Okay, baik. Seterusnya. Okay. Okay. Yeah. Alright, so kita lihat di sini. Okay, di Perak. Okay, di Perak pula. Okay, diorang nak sambut mereka ni, acara perbarisan kanak-kanak sekolah. Kanak-kanak sekolah. Thank you, Dave. Okay. Cikgu betul Jawa Amerika. Ya, Jawa Amerika. Nan uda kadali kera. Okay, baik. Sorry. Okay. Acara perbarisan kanak-kanak sekolah. Pengakap. Kemudian St. John Ambulance pun ada. Perbarisan kat Perak ni, kat Ipoh. Peraduan. Ada pertandingan menyanyi. Tarian orang darat. Ada tarian zapin. Ronggeng. Bersilat. Wayang kulit. Sandiwara. Ya Allah. Banyaknya dia punya tarian. Nak menyambut merdeka. Kan. So ada tarian apa semua zapin. Ni apa hal ni tengah menari ni? Okey, baik. Sandiwara tu berlakon lah. Okay. Kemudian 7 sekolah di Parit. Okay. Alamak, lain macam Balkis ni. Okay. Karang-karang 7 sekolah di Parit Perak adakan sukan perlawanan bola sepak dan malam harinya acara aneka warna. Kerajaan Perak membenarkan orang ramai memalu tabuh dan gendang raya. Dan ketuk-ketuk selama 10 minit di masjid dan madrasah di kampung seluruh Perak pada tengah malam 30 Ogos sempena sambutan Hari Merdeka. Acara aneka warna ni maknanya acara aneka ragam. Maknanya ada menyanyi, ada menari, ada berlakon, ada teater, macam tu. Itu aneka warna. Aneka warna. Dan kerajaan Perak membenarkan untuk pukul gendang. Okay, 10 minit. Sebelum tengah malam 30 Ogos. Okay. So dia ketuk kan, tanda nak merdeka. Dalam Jerman. Okey. Memalu tabuh. Tabuh tu sebenarnya adalah satu gendang besar. Gendang besar ya Jolin. Kemudian dia ambil palu tu, kayu yang untuk pukul tu dipanggil kayu tu, kemudian dia akan ketuk. Itu dipanggil memalu atau memukul. Memukul tabuh. So memalu. Ya. Dia ketuk beat apa? Dia ketuk macam ni. Dups, tak, dup, tak, titik, tak, ting, kedus, dus, ting, tak, dis. Dia gitu. Apa tu cikgu? Habis memukul tabuh, dia tanya macam mana? Macam tu bunyi dia. Beat dia apa? Cikgu buat tu beat apa? Dia buat dups, tak, dups. Tu bukan kau lagi nak tanya? Cikgu. Kau lagi nak tanya? Kan? Itu beatbox. Beatbox tak ada. Kau lagi nak tanya? Aku tikam kau sekarang. Kan? Tak nak cikgu. Tak laratlah kelas ni kan. Asyik nak gelak je kan. Korang kan? Baik, kita lihat. Melaka. Di Melaka. Melaka baik sikit. Nampak ada sembahyang kesyukuran, bacaan Al-Quran dan juga berzanji. Bacaan-bacaan dalam bahasa Arab lah, berzanji.
Beri hadiah kepada kanak-kanak yang dilahirkan pada 31 Ogos 1997 antara pukul 12.05 tengah malam hingga 6 petang tu. Berjanji contoh sikit je. Berzanji itu yang itu lain okey. Baik. Okey, kemudian wang RM180 okey diberikan kepada golongan miskin. Yang lahirkan anak di Hospital Melaka. RM180 kau. Kaya ni. Dan kerajaan turut diminta mengubah nama-nama jalan dan membaiki tempat-tempat bersejarah. Melaka bagi hebat sikit. Semua negeri kalau kita lihat, okey, penuh dengan apa tahu program-program menyambut kemerdekaan. Ya Allah, seronoknya. Kalau kita baca ni semua kan, kita rasa seronok tau. Kita rasa macam, uish, kalau kita dekat situ, waktu itu mesti best. Kan? Sebab macam, bayangkan satu Malaysia nak celebrate. Memang menarik. Kan? Memang menarik sangat. So, kalau kita lihat di Melaka, gambar sambutan perayaan kemerdekaan terdapat di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir. Memang ada. Di Kelantan, tak lupa, Kota Baru. Orang Kota Baru kata, dia siapkan 28 rebana istimewa. Rebana tu dia macam gendang besar juga. Dipanggil rebana. Dia pun ada beat cikgu. Ada beat. Tak des. Tak kedung tung 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 tung. Okey, baik, seterusnya. 28 rebana. Sama je macam tadi. 28 rebana istimewa. Dibuat daripada batang kelapa dan dihiasi dengan perkataan merdeka. Dalam huruf Jawi dan Rumi. Rebana tu tempat letak ayam kan? Itu reban. Bukan rebana, tu reban, ikhwan. Kau ni kan reban ke rebana tak tahu. Ni mesti nak makan ni. Okey. Baik. Ayam dihiasi perkataan mereka. Baik. Kemudian di Kelantan ada sembahyang hajat, kemudian perarakan nasi kunyit. Dan permainan tradisional seperti wayang kulit, menora, makyung, dikir barak dan juga gasing. Semua permainan ditunjukkan untuk menunjukkan kegembiraan. Yes. Perarakan nasi kunyit tu apa dia bawa nasi kunyit ke? Dia bawa nasi kunyit. Dia bawa nasi kunyit, okey, berarak untuk diberikan makan kepada orang lain. Bukan orang kunyit. Orang kunyit tu lain. Kalau nak tanya tentang orang kunyit, pergi tanya si Nakib ataupun si Nafi, Nafi Iman. Jangan tanya cikgu. Okey. Cikgu, dia orang bagi kat siapa the perarakan tu? Dia bagi kepada semua orang. Maknanya sepanjang jalan yang dia jumpa, dia bagilah. So seluruh Malaysia macam. Di Kelantan lah, di Kelantan. Makyung pun dah ban dah diharamkan. Menora tu sebenarnya adalah satu persembahan juga. Persembahan menora pun ada juga. Persembahan juga. Dan di sana tapi dah tak ada dah. Okey. Arak kat nasi tu. Itu bukan arak, perarakan. Perarakan tu maknanya dia bergerak beramai-ramai bawa nasi kunyit. Bukan bawa arak sambil nasi kunyit. Mana siapa tadi? Siapa tanya tadi? Rafizuddin ni. Dush. Kan. Soalan kau kan. Dah lah arak tu pas kunyit pula. Kan. Yang pelik-pelik. Cikgu, berapa orang akan buat macam tu? Confirm mabuk. Ramai. Okey. So ini sambutan seluruh negeri sebenarnya. Begitu juga kalau di Johor. Kita tengok Johor lagi hebat. Pintu-pintu gerbang dipasang lampu. Pintu gerbang setiap kali nak masuk keluar kampung ada pintu-pintu gerbang dipasang lampu. 40,000 diperuntukkan untuk menjamu, untuk memberi makan golongan-golongan miskin. Ambil kau. 40,000 berjuta ringgit Kemudian mengadakan hiburan, tamasya, ada sukan laut dan juga bunga api. Peraduan Ratu Kebaya, maknanya Ratu Kebaya dulu panggil Ratu Cantik lah. Ada pertandingan Ratu Cantik. Ratu Kebaya, Ratu Cantik, perempuan yang pakai baju kebaya. Kemudian lepas tu dia berjalan lah macam pertandingan Ratu Cantik. So semua orang akan vote siapa yang paling cantik. Macam itulah. Kemudian ada persembahan lagu Melayu asli. Kemudian lakonan pentas. Okay. Kemudian jamuan besar-besaran.
Meraihkan Tunku Abdul Rahman sebagai tanda penghormatan. Mesti kalau cikgu masuk menang kan. Cikgu masuk Ratu Kebaya. Kan? Agak-agak kan. Okey. Boleh cikgu. Saya Tak payah. boleh Tak make up payah. sikit. Tak payah. Okey. Kemudian dicadangkan pengisytiharan kemerdekaan di Segamat yang dibaca dalam 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. So itu di Johor. Tapi Johor unik 40,000 diperuntukkan untuk bagi makan pada golongan orang miskin. Kenapa ni semua? Saya juga Nak Johor. celebrate merdeka kot. Okay. Ya, memang ada. Cikgu, kenapa dibaca dalam 4 bahasa? Like, bukan semua orang faham bahasa Melayu tu. Like, Iyalah 4 bahasa lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Kan? Tamil dan bahasa Cina. kenapa dia tak just bahasa bahasa dalam satu bahasa je? Sebab waktu itu ada juga yang tak faham bahasa lain. Itu sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat sambutan-sambutan ini, sebenarnya diraikan bagi menunjukkan kemerdekaan sebenarnya. Bahasa tangan tak ada ke untuk orang pekak? Zaman tu orang pekak dia tak tengok, dia tak ni. Dia tak ada sebelah translator macam tu Tak ada. Okey. Okey. Ya, di Terengganu pun sama. Pesta Merdeka, dipanggil Pesta Merdeka diadakan selama 4 hari berturut-turut mulai 31 Ogos dengan pertunjukan joget moden, rodat, boria, kemudian wayang kulit, bangsawan, makyong. Ini semua adalah kita kata sebagai hiburan-hiburan yang tradisional. Hiburan-hiburan tradisional. Enjoy gila ni. Jalan raya sejauh 10 batu dihias dengan bendera dan juga lampu-lampu. 3 jenis semboyan dibunyikan serentak pada malam 30 Ogos. Makyong tu sebenarnya adalah sejenis tarian. Tarian makyong. Rodat pun sama juga, sejenis persembahan. Rajin betul dia orang ni. Dan tabuh di Masjid Besar Sultan Zainal Abidin pun dipalu. Tabuh tu macam cikgu cakap tadi, drum, diketuk-ketuk. Dan semboyan fire station. Dia akan ketuk lah. Ni detak, tak, ting. Kau jangan sebut lah, kan dah. Baik, seterusnya. Bukan dia sama ke macam beat lagi satu? Tak, lain. Okey, baik. So itu di Terengganu. Kan? Jahanam. Alright, seterusnya. Di Negeri Sembilan pula. Kita lihat Negeri Sembilan Kena tu sound like the one day paid in India weddings. Okay. Negeri Sembilan, kita lihat penduduk Rembau mengadakan kenduri dan bacaan doa selamat. Amin, alhamdulillah. Okay. Diadakan istiadat barisan kehormat. Barisan kehormat para tentera disusuli dengan pengisytiharan kemerdekaan. Pada malamnya, majlis doa selamat dan jamuan diadakan. Negeri Sembilan baik sikit lah Banyak kenduri dan doa selamat. Perayaan turut diserikan dengan sukan padang. Pesta kesenian dan juga kebudayaan. So itu di Negeri Sembilan. Dan yang terakhir kita tengok kat sini iaitu apa? Di Pahang. Okay. Di Semantan perayaan merdeka disambut dengan mengadakan pertandingan. Iaitu pertandingan apa? Pertandingan sukan darat dan sungai. Kemudian jamuan makan dan tarian rongging. Tarian rongging. Ting ting ketang ting ting ketang ting 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 ting. Dia macam tu. Dia banyak tarian. Datuk Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran, merasmikannya. So rombongan pengakap dari Kuala Lipis Pahang mengadakan lawatan ke selatan Tanah Melayu dan berada di Kuala Lumpur, kemudiannya meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan. Maknanya apa yang kita nak cerita sebenarnya iaitu kalau kita lihat persiapan di peringkat negeri, hampir semua negeri habis meraihkannya dengan mengeluarkan segala kita kata sebagai perkara-perkara yang tradisional. Tarian, hiburan-hiburan tradisional dan juga makanan tradisional, begitu juga dengan cara sambutan semua dibuat pada hari tersebut semata-mata untuk apa? Meraihkan hari merdeka. Beza betul dengan kita sekarang. Kita sekarang 31 merdeka. Pagi-pagi hari tu, sementang-mentang hari cuti, pagi-pagi kita dah on TV.
Okay, on TV. Kemudian kita tengok, okay, perbarisan kemerdekaan. Kemudian dah tengok perbarisan kemerdekaan, tukar remote. Tukar, tengok apa? Tengok Oggy and the Cockroaches. Kan? Cikgu. Jeng, 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 jeng. Kan? Dah habis tu. Okay. Kan? So itulah korang. Yes. Kan? Selamat pagi ku. Okay. Apa lagu Phineas and Ferb kan? Pemula. Okay. So kita tengok Phineas and Ferb. Lepas tu mak datang. Tengoklah orang ni. Orang tengah buat perbarisan. Okay mak. Okay mak. So tukar balik. Okay. Kemudian bila tukar balik. Kemudian okay. Sekarang ni diadakan perbarisan daripada Angkatan Tentera Daud di Raja Malaysia. Okay. Sedang berbaris di hadapan Perdana Menteri semua. Kita pun okay. Baik. Kita tengok mak kita kan. Mak pun okey masuk bilik kejap. Masuk bilik pun kita pun tukar. Okey tukar. Oh, kan. Pula. Kan. Lepas tu tiba-tiba dengar bunyi sikit kan macam nak keluar, tiba-tiba tukar balik. Okay. So tukar balik pergi ke Oggy and the Cockroaches. Kemudian Tom and Jerry. Kan. Tak pernah stay-nya pun. Jadi itulah kita. Sebab apa? Sebab kita tak merasakan kemerdekaan itu. Kalau kita berada pada, kita tak salahkan lah. Yalah, macam cikgu sendiri pun tak salahkan korang. Sebab, yalah kita semua ni adalah generasi yang tidak dapat merasa. Okay, tak dapat merasa tentang detik-detik kemerdekaan itu. So, macam mana kita nak rasa kan? Jadi, kalau cikgu sendiri pun tunjukkan, oh inilah hari kemerdekaan. Inilah pada malam kemerdekaan. Kamu akan tengok, oh baguslah. Itu je. Dia tak ada feel. Dia belum ada feel lagi. Feel tu tak ada. Sebab bukan generasi kita. Generasi yang dahulu. Okay. Namun begitu, kita kena hargai lah. Kita kena appreciate. Tunggu kena jajah dulu. Sanggup kena jajah. Kan? Ya, sebab kita ni lahir-lahir kita dah merdeka. Sebab itu kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa lah. Kan. So kan. Sekarang lepas tu kita lepas tengok perbarisan, tukar pula channel tengok Gumball. Habis Gumball tengok Cat and Dog. Cat and Dog. Lepas Cat and Dog kan regular show. Okay. Okay. Jajah hatilah cikgu. Itu yang cikgu risau sebenarnya Aisyah. Kan? Jangan Syah, jangan. Insecure Syah. Insecure. Kan? Bahaya Syah. Okay. Okay. Baik. So kita nak kata apa? Itulah dia sebenarnya lah. Baik. So cikgu tak pernah terfikir ke macam mana Cat and Dog tu membuang? Bukan tak pernah terfikir. Banyak-banyak cerita kartun Cat and Dog yang cikgu tak nak tengok. Sebab itu adalah terlalu impossible. Macam mana dia orang nak berak? Itu satu. Kan? Macam mana? Ni tak faham lah. Kan? Tak logik langsung. Kalau dia makan masuk perut mana? Kan? Tak logik langsung. Ya. Cikgu pernah tak duduk macam like, tiba-tiba duduk rasa boring tengok like the cartoon yang lama tu. Like duduk just tengok buka channel macam Disney Channel ke apa-apa. Tak ada. Tapi tabiat cikgu dulu, kalau cikgu bosan gila-gila bosan, cikgu akan masa cikgu sebaya kamu lah umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun cikgu akan pergi ke bus stand ataupun cikgu pergi ke bus stop mana-mana kan. Cikgu akan duduk dekat bandar tu, kat bus stand cikgu akan duduk dan tengok orang lalu lalang. So cikgu akan suka perhatikan orang lalu lalang. Suka tengok okey, orang tu pakai macam tu, orang tu pakai macam ni, orang tu perangai macam tu, orang tu pakai Cikgu, macam ni. saya pun pernah agak macam tu. Saya tengok lalang kat ni, kat stadium. Kejap pakai baju Selangor, kejap pakai baju JDT. Okey. Itu satu. Main gitar ke? Main gitar pun ada. Semasa cikgu pergi ke Dataran Merdeka, bukan Dataran Merdeka, dekat KL. Cikgu pernah bawa gitar dengan kawan cikgu. So kita orang main, bosan-bosan main tepi jalan, tiba-tiba ada orang datang bagi duit. Okey, terima kasih. So kita main lagi, kemudian bagi duit. Ambil je lah. Macam tu. Itu memang ada. Okay. Donation ni cikgu? Tak tahulah kan. Donation kot.
Okey. Baik. So hari ini kita sempat untuk menghabiskan 9.2. Cikgu tak tahu kenapa. Mohon maaf sangat-sangat. Okey, setiap kali kalau cikgu mengajar sejarah sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5, memang korang akan rasa, cikgu ni mengajar lamanya kan, nak habis satu-satu topik pun payah. So minta maaf banyak, memang cikgu perlahankan kerana apa? Kerana supaya kamu faham dan juga supaya kamu rasa seronok, walaupun kadang-kadang agak merepek kan. Okey, agak merepek. Best dengar kan. Jadi so minta maaf. Okey, rasa-rasanya daripada 30 ataupun 40 orang guru yang pernah kamu masuk, okey, kamu masuk kelas-kelas PDPR ataupun kelas online yang kamu ada, rasanya Cikgu Rafi, Cikgu Sejarah ni seorang ni je lah macam ni kot. Cikgu yang paling pelik rasanya kan. Tak apa-apa kan. Okey. Alright. So, apa yang kita belajar hari ni? Pernah pergi keluar negara? Pernah? Singapura. Singapura luar negara lah. Okay. Off topic, sorry. Tak pergi balik California kat tempat cikgu. Balik California. Sebenarnya nak pergi tapi tak diterima. Kan? Okay, tak diterima sebab dah tukar kepada kewarganegaraan Malaysia. Kewarganegaraan Malaysia naturalisasi. Kerana banyak memberi sumbangan. Sebab cikgu banyak memberi sumbangan kepada Malaysia, maka cikgu dibenarkan untuk naturalisasi.